TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, bersiaran dari Seri Pentas Bandar Utama, pertandingan akhir membina model bangunan tinggi dan kukuh. Marilah sama-sama kita saksikan. Jatuh je. Boleh menang ni kalau macam ni. Oh! Tak apalah. Kalau asyik kalah macam ni, sebalik dululah. Main seorang-seorang. Saya menang. Saya menang ke? Saya menang. Menang. Yeah! Menang. Woo! Menang. 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 Hai murid-murid, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama Abang Irfan hari ini bersama kita dalam slot Prasekolah Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik awal dengan tajuknya Hebatnya Binaan Saya. Dan pastinya kita bawakan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Ahmad Afiq Afandi Ahmad Ruzi dari SK Bandar Utama Damansara 2, Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum Cikgu Fendi, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Alhamdulillah sihat. Ya. Tak sabar ni cikgu nak mengajar ni. Betul cikgu. Tapi sebelum tu kita perkenalkan juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Zahratul Azumah Muhammad Kamal dari SK Taman Bunga Raya 1 Rawang Selangor. Cikgu apa khabar, sihat ke tu? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Nampaknya semua dah bersedia cikgu. Murid-murid di rumah pasti beri fokus kepada kita untuk meneruskan pembelajaran tentang hebatnya binaan saya cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, tadi kita ada lihat satu gimmick. Betul. Ada dua pemain yang sedang cuba membina satu binaan tapi ada seorang tu gagal, dia terus keluar cikgu. Apa masalah yang dia hadapi sebenarnya? Dia putus asa. Putus asa. Berputus asa dengan terlalu cepat. Ya. Dan mungkin dia kena belajarlah dulu. Kita belajar macam apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu kita nak belajar asas binaan yang kukuh dan stabil. Jadi hari ini Irfan, sepanjang hari kita akan belajar mengenai binaan. Macam mana kita nak membina binaan yang kukuh dan stabil. Supaya tak jadilah macam binaan yang tadi tu kan, bila dia dah bina dia terjatuh. Bina dan terjatuh. Jadi dah bersedia tak semua? Dah bersedia cikgu? Okey, jom. Okey, cikgu nak tunjukkan contoh. Cikgu nak tunjukkan contoh. Okey, boleh tak Irfan tunjukkan contoh kawan kita yang tadi? Okey. Dia bina macam mana? Boleh cikgu. Yang kalah tadi tu? Yang kalah tadi tu. Itulah macam Irfan, kenal cikgu. sebab kita ada blok kayu kat depan kita kan. Cikgu nak Irfan tunjukkan macam mana dia bina binaan dia tadi. Okey. Yang tadi cikgu Yang ya, tadi. betul. Nampak? Belum apa-apa lagi. Dah jatuh dah cikgu. Adakah disebabkan angin ataupun disebabkan apa? Kalau murid-murid kat rumah sana nak tahu kenapa, okey. Sebenarnya untuk kita bina binaan yang kukuh dan stabil memerlukan tapak yang sangat luas. Bila keluasan tapak, maknanya dekat bawah lah. Bahagian bawah sekali kita memerlukan tapak yang luas. Bila kita gunakan tapak yang luas, okey, dia akan lebih kukuh berbanding kita gunakan tapak yang Kecil. Bila dia kecil, dia tinggi, dia akan lagi mudah untuk tidak stabil atau tidak kukuh, dia akan terjatuh. Jadi kita perlukan asas yang kukuh. Sebagai contoh cikgu buat kat sini lah. Baik. Sebagai contoh. Tengok keluasan cikgu nak buat sekarang ni. Saya rasa lagi besar daripada saya punya. Ya, betul. Kita perlukan keluasan yang besar. Nampak tu. Okey. Supaya dia tidak mudah Jatuh. Antara contoh yang kita boleh buat lah. Okey, antara contoh yang kita boleh buat. Dia tak semestinya bila tinggi dia okey. Dia sebenarnya bila tinggi dia memerlukan keluasan tapak yang lagi ini. Okey, ini sebagai contoh lah Sebagai contoh. So bila dia bergegar pun dia tidak jatuh. Kalau dapat tengok ni kan binaan kita, bila kita gegarkan dia pun dia tidak terjatuh. Cikgu boleh tak kita nak bandingkan dulu Irfan akan jom naikkan. kita bandingkan. Cikgu naikkan sikit lagi lah. Ada tak cikgu lagi? Baik, Irfan naikkan dan kita tengok kalau kita gegarkan papan ni cikgu, adakah Irfan punya masih stabil ataupun jatuh? Boleh. Okey.
So, Kita tengok letak sama-sama, satu lagi. Okey. Dah siap. Okey, nampak macam boleh stabil. Okey, nampak sabar. Nampak macam boleh kan? Okey. Okey, Baik cikgu. bertenang. Okey, sekarang kita nak gegarkan dia. Ya. Kita nak tengok bangunan A, bangunan cikgu ataupun bangunan Irfan yang akan jatuh. Okey, kita gegarkan sedikit. Cikgu, jangan cikgu. Alamak. Oh, terjatuh. Jatuhlah, cikgu. Okey, Aduh, jadi hai. ini menunjukkan bahawa nampak bangunan cikgu masih lagi kekal dan kukuh. Dia tak ada yang bergerak pun Betul rasanya lah, ni cikgu. kan. Jadi ini adalah kita punya salah satu teknologi yang digunakan oleh negara-negara yang mengalami gempa bumi. Betul, cikgu. Jadi papan yang kita gegarkan tadi dia menunjukkan Simulasi. contohnya macam simulasi gempa bumi. Jadi bila kita gegarkan, okey, bangunan yang tinggi-tinggi dia akan lebih mudah untuk runtuh berbanding dengan bangunan yang rendah. Sebab tu jika kita pergi ke negara-negara yang terdapat bencana gempa bumi ni yang Contohnya, selalunya cikgu? ada contohnya seperti Jepun. Ya. Okey, biasa negara tersebut dia tidak mempunyai bangunan yang terlalu tinggi. Dan jika ada bangunan yang tertinggi, dia akan pastikan tapak dia akan kukuh dan stabil. Supaya jika berlaku gempa bumi, bangunan yang dibina itu tidak runtuh. Baik cikgu, dan mungkin cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid di rumah kenapa pentingnya untuk kita faham satu asas yang stabil dan kukuh ni sangat penting untuk binaan yang selanjutnya, cikgu. Okey. Salah satunya, biasalah kalau kita dah main Lego, kan kita nak hiaskan, kita nak buat cantik-cantik, kan, dan kita tak nak dia rosak cepat, kita tak nak dia jatuh. Jadi itulah asalnya, pentingnya kenapa kita kena ada asas bangunan. Dan juga selain daripada itulah, kalau kita susun buku, kalau kita susun macam-macam lagi, kalau dekat prasekolah ni kita ada macam-macam tau kita nak kena susunkan. Kadang cikgu kata, okey kelas, boleh tak kita susunkan buku mengikut hari ataupun buku mengikut warna kan. Dia susun tinggi sangat, lepas tu tergolek. Jatuh. Jadi kena pastikan tapak dia. Mungkin kita boleh bahagikan dua buku tersebut. Jika terlalu tinggi, kita bahagikan kepada dua supaya tapak dia lebih kukuh dan tidak jatuh. Itulah dia pembelajaran kita hari ini berkenaan dengan hebatnya binaan saya. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot Prasekolah Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Okey, murid-murid, jom kita masuk kelas bersama dengan Cikgu Fendi untuk slot Prasekolah. Okey, untuk segmen kali ni, Cikgu, apa yang kita nak buat dekat atas meja ni? Ada ranting kayu Cikgu dapat mana tu? Okey. Macam cikgu cakap, okey, kita dah tahu asas binaan tadi kan, yang kukuh dan stabil kan. Jadi sekarang kita nak buat binaan pula. Kita nak buat binaan versi kita lah. Jadi kalau kat prasekolah ni kita laksanakan aktiviti seni dekat kelas sangat seronok dan kita gunakan alatan dan bahan yang berada di sekeliling kita. So sebagai contohnya, hari ni cikgu ada bawakan ranting kayu. Nak buat apa Ifan? Tak tahulah saya, cikgu nak buat apa ni? Cikgu ada ranting kayu, cikgu ada botol yang terpakai ni dah kan, habis botol minum. minuman, kan, botol plastik. Kemudian cikgu ada ini ada bekas kotak cikgu jumpa tadi kan, tak sempat nak buang, kita ada kotak kosong. Okey, kita ada juga, batang ais tu apa ais krim. krim. Batang ais krim tu biasa kita buat mengira kan, kita mengira. Tapi hari ni kita nak buat aktiviti seni. Jadi Irfan, okey, berdasarkan alatan dan bahan yang berada di atas meja ni, kita nak sama-sama hasilkan binaan mengikut kreativiti kita. Jadi Irfan boleh fikir. Kalau macam Irfan, Irfan ada barang-barang yang ada kat depan ni lah. Kita ada gunting sekali, gam, pensel semua kan. Ini Irfan punya Ya, betul. Okey. Nanti Irfan punya boleh ambil. Okey. Irfan rasa Irfan nak buat bangunan apa? Okey, Irfan rasa cikgu Irfan nak buat binaan rumah boleh ke? Rumah
Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh buat macam-macam. Contoh bangunan yang kita boleh buat. Kita boleh buat istana. Wow. Kita boleh buat mungkin hospital. Bagus. Kita mungkin boleh buat hotel, kondominium atau rumah banglo ke. Boleh. Tak ada masalah selagi kita mengikut kreativiti kita. Jadi, Betul, cikgu nak panggil semua murid-murid yang kat Semua rumah. yang dekat sana tu, semua sana yang tu. sedang menonton ni. Okey, kita cari barang. Cepat pergi cari. Cari barang-barang. Okey, jom kita hasilkan sama-sama dengan cikgu, dengan Abang Irfan untuk hasilkan binaan. Kalau macam cikgu pula. Ya, cikgu nak buat apa? Cikgu nak buat menara. Wow. Cikgu nak buat menara menggunakan cikgu punya botol plastik. Botol plastik? Ya. Okey, menarik. Botol minuman ni kan biasa orang campak-campak, orang buang macam nak buat apa nak ni buat kan. apa botol ni? Berguna ke lagi? Ya, kita nak guna semula. Okey. Kita nak guna semula botol plastik, kemudian cikgu ada ranting-ranting ni. Cikgu dah dapat idea dah. Okey. Cikgu nak buat apa. Baik. Sebab ranting-ranting ni tadi kan cikgu sapu-sapu dekat depan sekolah tu. Sayang pula kalau nak bakar ranting ni. Bagus ni cikgu. Kita nak ni kan. Sayang ranting. Ya, betul. Jadi cikgu pun kutip ranting, bersihkan sedikit ranting-ranting kayu tersebut. Dan okeylah, cikgu dah tahu dah. Cikgu tak nak beritahu Irfan dulu, cikgu tak nak beritahu murid-murid kat rumah dulu. Jom kita buat sama-sama. Baik cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, dekat depan Irfan ni ada juga gunting dan yang ini pistol gam panas cikgu. Ya, betul. Cikgu lupa pula nak beritahu kan. Cikgu ada bawa juga pistol gam panas. Sebab biasanya bila kita melakukan aktiviti-aktiviti seni, terdapat bahan yang kita tidak boleh lekatkan menggunakan gam biasa ataupun menggunakan pelita pelekat. Biasanya dia tak melekat. Sebagai contoh, ranting kayu kita. Ranting kayu ni dia biasanya tak melekat bila kita gunakan pelekat. Jadi kita perlu menggunakan pistol gam panas ini. Jadi itulah bawa kat fungsi sini. dia. Nampak pula Irfan kan. Itulah tu muskil pula pistol gam saya. panas ni kan. Jadi bila kita gunakan alatan seperti ini, pastikan diawasi oleh orang yang lebih dewasa. Betul. Mak, ayah, abang, sebab panas kakak. cikgu. Nama pun gam betul. panas. Dia ada kawasan yang kita boleh pegang dan ada kawasan yang kita tak boleh pegang. Dan sama juga Irfan dengan gunting. Gunting pun kita perlu berhati-hati apabila menggunakannya. Okey? Jomlah Irfan. Okeylah, cikgu, jom. Kan mesti tak tahu cikgu nak buat menara. Tapi menara apa kan? Macam Irfan. Apa? Rumah tapi rumah apa? Rumah apa kena kan? tunggu. Dan jom kita buat sama-sama lah. Jom kita buat sama-sama. Okey. Cikgu nak lukiskan bulat dululah. Baik, silakan cikgu. Okey, kita akan tengok siapa punya yang paling cantik. Abang Irfan punya ke ataupun cikgu Fendi? Okey. Kita buat dulu. Cikgu tengah bulat. Cantiklah bulatan cikgu. Bulat. Irfan tak boleh kalah ni. Ada bulat ni kan. Okey. Dan cikgu nak guntingkan bulatan ini. Baik, silakan cikgu. Cikgu guntingkan bulat. Kenapa cikgu buat bulat ni? Itulah tu, apa fungsi bulat tu Apa Kata nak buat fungsi menara. dia kan? Kata nak buat menara tapi apa yang buat bulat kan? Apa yang bulat kat situ? Kenapa cikgu Fendi buat bulat-bulat ni? Yang dekat rumah tu kan, cuba teka Irfan nak buat apa sekarang ni. Kan ada macam-macam lagi. Tak semestinya buat menara ataupun buat Betul. Irfan buat apa? Rumah. Kita Tadi juga cikgu cakap boleh buat hospital. Ya, buatlah hospital boleh. Wow. Ataupun kita boleh buat kedai buah ke. Kedai buah, ataupun yelah. mungkin ada yang berminat dengan kenderaan. Okey, bila minat dengan kenderaan, kita boleh buat garaj kenderaan. Boleh pun boleh. juga. Tak ada masalah. Cuma pastikan dia kukuh. Betul, cikgu. Okey. Jadi cikgu tak tepi. Okey, cikgu dah dapat bulatan. Okey. Dah dapat bulatan cikgu. Silakan cikgu. Dan cikgu Teruskan lipat. karya cikgu. Ya. So cikgu nak dapat kat tengah dia. Okey. Mesti semua orang tanya, Cikgu Fendi nak buat apa tu? Betul lah tu kan. Saya pun tengah tertanya-tanya ya. Apa yang cikgu nak siapkan macam saya orang dah tahu dah kisah nak buat rumah. Okey, tapi rumah yang macam mana kena tunggu. Betul. Okey. Paling mudah lah kita buat kan? Betul cikgu. Letakkan pelekat. Okey. Letakkan pelekat juga. Dan cikgu, barang-barang kita guna sekarang ni bukannya barang kita beli kan cikgu? Betul. Maksudnya kita Inilah boleh jumpa barang-barang dekat yang rumah kita je. boleh jumpa dekat rumah. Ya. Jumpa kat rumah, jumpa kat sekolah ke. Ataupun mungkin abang kakak kita bawa balik kan. Jadi, cikgu cabutkan pita pelekat ni. Cikgu guntingkan sedikit tadi. Okey, cikgu guntingkan gunting. sedikit. Kemudian cikgu pusingkan, masukkan dia dalam. Dan dia akan menjadi bentuk kon. Wow. Dia akan menjadi bentuk kon seperti ini. Baik. Okey. Dia akan jadi kon seperti ini untuk cikgu ambil botol cikgu dan cikgu nak buatkan dia punya
Dia punya rumah, dia punya bumbung dia. Bumbung dia. Jadi cikgu dah dapatlah. Irfan. Wow, okey. Itu menara dia masuk macam atas tu ni. bumbung Ya, dia. betul, bumbung dia. Jadi cikgu boleh terus hiaskan Okey. dia punya bumbung menggunakan ranting kayu. Ranting kayu. Cikgu ambil ranting kayu sedikit demi sedikit. Okey, kita nak gamkan lah. Gamkan banyak-banyak. Gamkan Cikgu, seperti ini. cuba teka. Yang ni apa? Cuba teka dulu. Tolong cikgu. Cikgu rasa tu macam pagar je. Salah lah cikgu. Bukan pagar ni. Habis apa Irfan? Yang ini adalah bumbung kepada rumah Irfan. Wah, bumbung rupanya. Cikgu ingat pagar. Tapi tak apa, teruskan dulu. Okey, ya cikgu. Okey. Abang Irfan pun nak Kita buat buat yang cepat seterusnya. ni. Kita nak kita buat... Tadi dah siap bumbung, kita buat bahagian rumah ni pula lah. Cikgu Okey, gamkan menggunakan gam ini. Okey, kita silakan gamkan cikgu. Sedikit demi sedikit. Sampai siap kan cikgu? Ya, betul. Hati-hati cikgu, panas tu. Ya, betul. Jadi cikgu nak tandakan dia. Okey. Cikgu buat garisan dulu. Abang Irfan sekarang nak buat bahagian rumah Nampaklah dia. dia punya. Ini, okey. Okey. Kita buka dulu. Dekat rumah macam mana tu? Tekun ya, Sama-sama Irfan. buat Tekun ya, menghasilkan. Mestilah cikgu. Kita nak hasilkan karya yang terbaik Ya, cikgu rasa kita punya kawan-kawan yang dekat rumah tu pun sama juga. Betul. Semua tengah seronok buat tu cikgu. Seronok buat bersama-sama dengan kita. Okey. Cikgu dah Okey. dapat dah bumbung cikgu. Cikgu dapat dah bumbung cikgu? Cikgu dah dapat dah bumbung. Okey. Baik. Okey. Okey. Wah. Ambil bumbungnya. Okey. Lepas tu cikgu teruskan. Cikgu cantumkan bumbungnya. Okey. Menggunakan gam ini. Baik. Alright. Okey. Kita kena letak lagi lah gam dia. Letak lagi cikgu. Silakan. Supaya dia lebih Okey. lebih kukuh. Ya. Jadi cikgu punya sudah Tak jadi tepi. yang ini. Okey, jom kita fokus dekat cikgu punya dulu. cantumkan. Silakan. Ya. Ni tanah dah jadi dah cikgu punya. Cikgu punya ni daripada botol yang kosong ini. Cikgu lekatkan ranting-ranting kayu ni. Cikgu jadikan dia punya bumbung dia. Dah jadi menara. Ini macam menara zaman-zaman dululah. Betul cikgu. Jadi kalau kita ada dua botol, kita boleh buat dua menara. Kalau kita ada tiga, kita boleh buat tiga menara. Tak semestinya menggunakan ranting kayu, kita juga boleh menggunakan elemen-elemen lain lah. Kan? Macam Irfan pula, Irfan buat. Dah siap? Tara! Wah, Dah siap dah rumah cantik Irfan. lah. Nampak? Sementara cikgu cakap tadi, Irfan dah lekatkan semua bahagian-bahagian rumah ni. Jadilah rumah warna-warni macam Rumah ni. warna-warni Saya bagi nama lah. dia cikgu, Rumah Pelangi. Rumah pelangi seronoknya, cantiknya. Nak tukar tak Irfan? Tak nak. Tak nak? Tak nak sebab cikgu punya tak berapa berwarna-warni macam saya punya. Tak warna-warni. lah. Tak apa, kejap lagi cikgu tambah warna-warni kat sini. Okey cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga selain daripada satu menara tu cikgu, boleh tak Irfan nak buat menara berkembar? Boleh, tak ada masalah. Kejap lagi cikgu ada buat menara. Okey. Cikgu tunjukkan kejap lagi. Kejap lagi Kejap cikgu. lagi cikgu tunjuk menara cikgu dah buat. Okey, itulah dia pembelajaran kita sekarang ini berkenaan dengan binaan Irfan siapkan rumah, cikgu juga siapkan menara menggunakan botol. Jadi jom kita berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam slot Prasekolah Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Jom masuk rumah dulu. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot Prasekolah Didik TV KPM, saya Irfan Syahmi dan Cikgu Effendi. Cikgu, kenapa banyak sangat binaan dekat depan kita ni? Ada rumah, ada istana, ada rumah lagi, ada menara dan macam-macam lagi, Cikgu. Jadi apa yang kita nak belajar untuk segmen kali ni?
Jadi untuk kali ni tadi kita dah buat dah sama-sama kan hasil seni kita. Kita dah hasilkan binaan-binaan. Betul. Irfan bina rumah, cikgu bina menara. Jadi sekarang kita nak laksanakan apresiasi terhadap hasil kerja ataupun binaan yang telah kita laksanakan. Jadi cikgu bawakan okey, anak murid cikgu punya hasil kerja. Menara, ada juga rumah burung, ada juga istana dan banyak lagi cikgu akan bawakan. Jadi kita nak lihat satu persatu dan kita nak nyatakanlah bahan apa digunakan, warna apa yang digunakan kan, untuk sama-sama kita bincangkan untuk memberi idea pada semua murid. Lebih-lebih lagi yang menonton ni lah. Betul cikgu. Jadi, jom Irfan kita tengok satu-satu. Macam boleh tak kalau Irfan mula dulu, Irfan ceritakan pada kawan-kawan kita kat rumah sana apa yang telah Irfan hasilkan tadi. Wah, dah tak sabar cikgu. Okey, kalau macam tu Irfan mulakan dengan izin? Boleh. Okey, baik, untuk binaan rumah Irfan ni, Irfan menggunakan yang pertama, yang paling utama, kita menggunakan kita punya batang aiskrim. Betul. Okey, ada pelbagai warna. Ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Lepas tu ulang-ulang balik warna dia. Dan Irfan menggunakan pita pelekat untuk menggabungkan ke semua batang aiskrim tadi. Dan juga sebagai dia punya tapak rumah cikgu, Irfan menggunakan kotak terpakai. Lepas tu dekat bahagian bumbung ni pun kita sambungkan daripada bahagian rumah dengan bumbung menggunakan juga kotak yang kita dah potong cikgu. Jadi jadilah rumah ni. Okey cikgu, nak tahu tak nama dia apa cikgu? Nama cikgu nak tanya juga. Okey. Awak namakan rumah tu rumah apa kan? Nama rumah saya ni cikgu. Okey. Nama dia Laskar Pelangi. Takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Itu nama dia lagu lah. Ya cikgu. Menariklah, kita bagi tepukan untuk Abang Irfan. Baguslah. Itu adalah salah satu cara untuk kita laksanakan apresiasi atau untuk kita menceritakan pada kawan-kawan kita, pada ibu bapa kita, apa yang telah kita laksanakan dekat sekolah. Aduh, seram ni cikgu. Kalau cikgu ni cikgu dah nyanyi juga kalau Irfan dah nyanyi. Kenalah nyanyi kan? cikgu, barulah sama Adil. Betul tak? Jadi kalau macam tu, okey, cikgu ceritakan pula boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu ceritakan mengenai menara yang telah cikgu laksanakan. Silakan cikgu. Irfan nak dengar juga cikgu. Okey, cikgu laksanakan menara ni menggunakan, cikgu nak gunakan nyanyian. Nyanyian juga. Ya, betul. Okey. Cikgu nak nyanyian juga. Baik. Saya pandai bina apa? Bina menara guna ranting kayu. Menara tinggi hebat sekali. Mari kawan-kawan kita bina sama. Wah, sedapnya lagu cikgu. Ini kata untuk cikgu Fendi. Itu lagu menara cikgu. Kalau Irfan tadi dia nyanyi lagu pelangi-pelangi dia, cikgu nyanyi lagu menara. Okey. Sebab daripada lagu tadi kita dapat tahu menara ni dia perbuat daripada apa? Daripada ranting kayu. Di mana dalam dia, bahagian dalam dia atau asas dia, kita gunakan botol plastik. Cikgu gunakan botol plastik, cikgu lekatkan ranting kayu, dan untuk bumbung dia cikgu menggunakan mailakat ataupun cikgu gunakan kertas. Cikgu buat bulat, cikgu gunting dan jadikan dia bentuk kun. Okey, jadi bentuk kun, cikgu cantumkan dia menggunakan pistol gam panas. Cikgu gunakan pistol gam panas dan jadilah cikgu punya menara. Wah, saya pandai bina. Sorok lagu tu. Okey cikgu, selain daripada yang kita buat ni cikgu, Irfan dah siapkan rumah. Nama dia Laskar Pelangi. Cikgu punya menara ada nama tak cikgu? Dia menara, kita panggil dia menara sang rambut panjang. Kenapa rambut panjang cikgu? Sebab ada watak. Watak dongeng-dongeng dulu kan, ada katanya ada seorang wanita yang cantik berambut panjang tak dibenarkan keluar daripada menara ini. Nama dia Rapunzel ke cikgu? Ya. Kenal Kenal cikgu. Kita kawan cikgu. Kawan dia, betul. Itulah. Cikgu saja je tak sebut namanya. Jadi itu adalah dongeng-dongeng dululah. Baik cikgu. Dan kita juga ada yang lain. Yang lain cikgu, kongsikan. Cikgu tahu mesti
mesti murid kat rumah sana mesti suka kan tengok yang warna pink ni. Ini dia. Comel kan? Cikgu, ini istana raja. Ya, Cikgu? ini adalah istana zaman-zaman dahulu. Jadi itulah contoh-contoh dia yang lain-lain pun ada rumah burung dan menara yang cikgu janjikan tadi cikgu dah buat. Wah, cantiknya. Ini semua merupakan hasil saya dan cikgu. Malah ada juga hasil daripada murid-murid cikgu dari sekolahnya. Betul. Hebatnya cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan selalunya dengan cikgu, berapa lama masa yang diambil untuk murid siapkan hasil sebegini? Dia bergantung. Dia bergantung pada tahap keupayaan dan juga tempoh waktu yang diberikan lah. Okey. Biasanya kalau macam kat sekolah kita bolehlah beri 1 jam ke ataupun kalau tak siap pun kita akan sambung kepada waktu yang seterusnya ataupun boleh pulang ke rumah untuk habiskan siap bersama dengan ibu bapa ataupun abang dan kakak dekat rumah. Okey, maksudnya kalau tak siap hari tu, boleh bawa balik pergi ke rumah dan siapkan bersama ahli keluarga yang tercinta. Okey. Dan Irfan suka sebenarnya bila murid-murid ni berjaya menyiapkan satu hasil yang sangat cantik, malah membantu mereka untuk menjana satu pemikiran yang sangat kreatif, cikgu. Betul, Kan? setuju. Okey, Sangat setuju. Sekarang ni mungkin cikgu boleh berikan kepada kita rumusan ringkas tentang topik hari ini dengan tajuknya Hebatnya Binaan Saya. Silakan cikgu. Okey, hari ini kita dah belajar mengenai macam mana kita nak hasilkan binaan yang kukuh dan stabil. Kita kena pastikan tapak dia lebih luas berbanding tingkat-tingkat yang atas dan seterusnya. Kemudian kita juga ada hasilkan kita punya binaan dan juga kita belajar cara macam mana kita nak menceritakan semula ataupun apresiasi seni hasil kerja yang telah kita laksanakan. Jadi cikgu harap dekat sini penting untuk semua okey, tahulah asas-asas binaan supaya kita dapat laksanakan ataupun kita dapat menggunakan ilmu yang kita dapat ni pada di kemudian hari. Betul cikgu, tapi ada yang kata kat Irfan tak cukup lagi cikgu. Dekat mana nak tambah ilmu? Tak cukup lagi cikgu. Cukup lagi. Ya. Memang tak cukup Irfan. Memang sangat tak cukup. Jadi kita boleh dapatkan bahan atau sama-sama kita lihat bahan yang ada di Pelantar Delima KPM. Jadi guru-guru semua boleh lihat bahan-bahan yang disediakan di situ. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Afani kerana bersama Irfan hari ini berkongsi kepada kita tentang bagaimana untuk membina satu binaan yang kukuh. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Zahratul selaku jurubahasa isyarat kita untuk episod kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Cikgu nak nyanyi ke? Jom kita nyanyi jom semula. kita nyanyi sama-sama. Mari kita. Pandai bina apa? Saya bina rumah guna batang ais krim. Rumah warna-warni cantik dan berseri. Mari kawan-kawan kita bina sama. Pandai bina apa? Bina menara guna ranting kayu. Menara tinggi hebat sekali. Mari kawan-kawan